Wushu Malaysia tuai emas pertama di Brazil. Assalamualaikum dan salam hormat. Kem Wushu Negara mengharumkan nama Malaysia di bumi Brazil selepas memenangi emas pertama di Kejohanan Dunia ke-17 di Brasilia pada Khamis. Kejayaan gemilang itu hadir menerusi atlet Wushu lelaki negara Xu Jinping dalam acara Kiangshu. Menurut kenyataan Persekutuan Wushu Malaysia, Jinping mengungguli saingan selepas mengumpul 9.756 mata mendahului 0.013 mata dengan pejabat terdekat dari Macau Chi Hong Kong di tempat kedua. Gangsa menjadi milik Motoyoshi Araki dari Jepun dengan 9.740 mata. Terdahulu, Kem Wushu Negara meraih pingat perak acara Nanda Wanita menerusi Tan Cheo Ming dan Li Jiarong menghadiahkan pingat gangsa acara Gunshu Wanita. Kejohanan Wushu Dunia ke-17 berlangsung selama 8 hari dan berakhir Ahad ini. Malaysia mengekalkan rekod tanpa kalah di bawah kendalian Ketua Jelatih Peter Klamowski selepas menewaskan musuh tradisi Singapura 2-1 dalam aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Khamis. Kemenangan ke atas teru seberang tambak itu turut merupakan kejayaan ketiga Klamowski daripada 4 perlawanan. Skuad negara bermula garang apabila Arif Aiman Muhammad Hanafi hampir membuka jaringan seawal minit ke-5 namun percubaannya ditepis Muhammad Izwan Mahmud yang sekali lagi menyelamatkan cubaan jarak dekat Stuart Wilkin beberapa minit kemudian. Gol yang dinanti akhirnya hadir pada minit ke-26 hasil rembatan kencang Wilkin selepas menerima hantaran lambung Endrick Dos Santos menewaskan Izwan untuk meletakkan Malaysia di depan. Aksi separuh masa pertama turut memperlihatkan keserasian gandingan Joao Figueiredo dan Endrick yang menjadi nadi serangan negara. Bersambung babak kedua, Wilkin yang membuka jaringan bertindak sebagai arkitek untuk gol kedua negara pada minit ke-55. Bermula daripada hantaran Dos Santos, Wilkin melorongkan bola dari sebelah kanan sebelum disudahkan kemas Joao Figueiredo sekaligus mengganakan kelebihan Harimau Malaya. Namun penjaga gol negara Muhammad Aziz Nazli akhirnya dibolosi pada minit ke-71 selepas menyerang gantian Singapura Ilhan Fandi melepaskan rembatan kencang dari luar kotak penalti yang terus menejah jaring merapatkan kedudukan kepada 2-1. Tersentak dengan jaringan itu, Malaysia kembali melancarkan asakan demi asakan namun beberapa peluang yang dicipta gagal diterjemahkan kepada gol. Keputusan 2-1 kekal sehingga whistle penaman mengesahkan kemenangan Harimau Malaya di hadapan lebih 22,000 penyokong yang hadir di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klamowski menyifatkan kemenangan tipis 2-1 ke atas Singapura memberi pengajaran penting buat skuad Harimau Malaya. Jurulatih dari Australia itu memuji persembahan anak buahnya namun menekankan masih banyak aspek perlu diperbaiki selepas membenarkan lawan merapatkan defisit gol. No game's ever easy and tonight was another example of that against a good opponent who we respect. And we'll take some lessons with the victory and keep building our football. Beliau juga tidak menolak kemungkinan tempo permainan yang perlahan dan jarak antara pemain yang kurang kemas menjadi punca pasukannya gagal mempamerkan aksi sebenar pada separuh masa pertama. Namun daripada satu sudut, jurulatih berusia 46 tahun itu berkata ia merupakan satu proses yang disifatkannya sebagai sebahagian daripada mentaliti bola sepak. And then there was periods where we, again, just had to grind our way through defensively, which the first half, we that's football. You have to do that. You have to make sure we've got this work rate and mentality in the team, which I think everybody saw tonight, which, again, is just playing for the jersey, playing for the people of Malaysia. Next question. Sementara itu, Ketua Jurulatih Sementara Singapura Gavin Lee menganggap kekalahan berkenaan sebagai pengalaman berharga buat pasukannya. Beliau menegaskan beberapa kelemahan perlu diperbaiki menjelang aksi kelaikan Piala Asia 2027 menentang India bulan depan. I think the group in the change room, they were quite disappointed with the result. Because we are all footballers, we always play to win, and we definitely wanted to win. But in terms of the process, the performance that we put out there, there were
quite a few good phases, or quite a lot of good phases, but I think unfortunately we weren't calm enough in the critical moments, and I think that's a consequence of us not trusting ourselves more. Di bawah kendalian Klamowski, Malaysia telah mencatat kemenangan 2-0 ke atas Nepal selain menundukkan Vietnam 4-0 serta seri 1-1 menentang Cape Verde. Harimau Malaya dijadualkan mengharungi satu lagi aksi persahabatan menentang pasukan di ranking ke-98 dunia Palestin di Stadium Sultan Ibrahim, Johor, Isnin depan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menegaskan pemilihan Presiden Badan Induk itu sentiasa dibuat berlandaskan harapan individu yang dipilih mampu bertahan sehingga tamat penggal jawatan. Pemangku Presiden FAM Datuk Muhammad Yusof Mahadi berkata, prinsip itu menjadi asas pertimbangan setiap kali proses pemilihan berlangsung, namun tidak menolak kemungkinan wujud keadaan di luar jangkaan. Apa-apa pun ini memang bila kita memilih sesuatu itu sekurang-kurangnya kita nak dia tempoh dia kekal sampai akhir penggal. Kan? Tetapi kalau sesuatu berlaku dalam proses itu di luar jangkaan kita lah. Tak ada siapa persatuan nak benda-benda macam ni berlaku, saya fikir. Kita mesti melantik orang tu dengan niat baik dan orang tu mesti nak mengambil saya ni, tapi kadang-kadang benda di luar jangkaan kita, jadi kita kena hadapi dan teruskanlah. Beliau berkata demikian sebagai mengulas saranan Menteri Belia dan Sukan Hanayo supaya FAM memilih presiden yang boleh bertahan lama demi kesinambungan kepimpinan dalam persatuan itu. Datuk Muhammad Yusof juga memberi jaminan semua projek nasional yang sedang berjalan antara Kementerian Belia dan Sukan KBS bersama FAM termasuk projek Pusat Latihan Kebangsaan NTC di Prison 5 Putrajaya tidak akan tergendala dan akan dilaksanakan seperti dirancang. Rabu lalu FAM mengesahkan Datuk Muhammad Johari Muhammad Ayub menyatakan hasrat melepaskan jawatan Presiden Badan Induk itu menerusi surat peletakan jawatan yang dihantar baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, FAM mengumumkan Datuk Muhammad Yusof dilantik sebagai pemangku Presiden berkuat kuasa serta-merta sambil menjelaskan peletakan jawatan Datuk Muhammad Johari adalah keputusan peribadi tanpa sebarang campur tangan pihak luar.